ketiga-tiga ayat yang akan kita bincangkan, iaitu daripada ayat 174 hingga ayat 176, ia menggambarkan tentang kejelikan yang ada pada sikap orang Yahudi, kan. Ini berita yang Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang ada beberapa perkara jelik. Sekali lagi, bila kita melihat tentang bangsa sana, tentang orang sana, ia bukanlah tentang mereka semata-mata, tetapi ia mengibatkan tentang kita, dan apakah pelajaran untuk kita ambil bersama-sama sebenarnya. Maka pemahaman ini menggambarkan sekali lagi kepada kita adanya keburukan terhadap mereka yang sembunyikan kebenaran. Sembunyikan kebenaran itu adalah untuk menjualnya dengan perkara yang lain, iaitu mereka menjual ilmu. Dan untuk apa? Untuk mendapat habuan daripada dunia ini. Dan kita sudah bicarakan tentang perkara ini pada perjumpaan yang lepas. Sekali lagi, ia menggambarkan lagi tentang buruknya orang yang sembunyikan ilmu, kebenaran, dalam hal ini untuk menjelaskan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya semata-mata untuk mendapatkan redha orang yang redha manusia dan hanya untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Aisar tentang mereka tidak memutuskan hadiah dan juga bantuan keuangan yang mereka terima. Maksudnya mereka tak umumkan pun, dan mereka tak sepatutnya mereka perlu putuskan, tapi kerana masih lagi nak mengambil daripada habuan-habuan dunia, maka kebenaran itu tidak dinyatakan. Mereka lebih sanggup untuk terima terus habuan-habuan daripada dunia itu semata-mata. Dan bagi mereka inilah yang Allah sebut keadaan mereka mendapat azab yang keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tentang berita yang saya highlightkan, berita orang Yahudi di situ, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa ayat ini turun berkenaan dengan berita orang Yahudi, iaitu mereka mengambil berbagai macam hadiah dari kalangan rakyat jelata. Itu cakap tentang mereka tak putuskan pun. Sebab sebelum ini mereka dah dapat hadiah yang banyak daripada rakyat jelata, dan mereka mengharapkan kalaulah Nabi SAW yang diutuskan itu adalah daripada golongan mereka juga, iaitu Bani Israel. Namun ketika Nabi diutuskan, Nabi SAW bukanlah daripada kalangan Bani Israel. Lalu mereka mengubah sifat Nabi yang berada di dalam Taurat itu supaya ia sesuai dengan kemahuan mereka dan ia sesuai untuk mereka mendapatkan terus ganjaran di dunia. Maka ayat ini memberi peringatan tentang adanya orang yang terdahulu menyembunyikan kebenaran kerana mahu terus mendapat bahagian daripada dunia. Dan inilah orang yang Allah sebut di dalam Al-Quran sebagai mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan seksa dengan keampunan. Mereka membeli, kita dah dapat jalan petunjuk tetapi mereka mahukan kesesatan. Rugi betul kan? Kita kalau dah tahu ini adalah jalan yang betul, tiba-tiba kita nak menyeleweng daripada jalan yang betul itu. Hanya semata-mata untuk mendapatkan habuan nafsu kita. Dan kemudian orang yang membeli seksa dengan menjual keampunan, dengan menggadaikan keampunan. Sedangkan keampunan Allah itu amat luas, tetapi ada orang yang mengambil siksaannya, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini ada satu statement yang sungguh luar biasa. Fama asbarahum 'alan nar. Dia menggambarkan tentang takjubnya, kalau kita cakap kan, hebatnya kamu. macam pernah dengar je cerita apa kan, hebatnya kamu. Tapi sebenarnya jangan ingat hebatnya kamu tentang orang lain, tapi tanya pada diri kita, hebatnya aku, dan adakah aku orang yang sedang melakukan perkara yang sama, iaitu membeli seksa dengan keampunan, dan juga membeli petunjuk, membeli kebatilan dengan menekan kebenaran. Jadi kita tak nak jadi orang yang macam ni. Sebab itu digambarkan tentang mereka ini sampai ada satu persoalan, fama asbarahum 'alan nar. Dan alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Beraninya nak tentang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pada ayat 175, dan kemudian kita lanjutkan pada ayat 176 menggambarkan kepada kita tentang yang demikian itu adalah kerana Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran,
dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Pada ayat ini Allah bagi tahu tentang perbezaan yang berlaku terhadap ahli kitab. Dan kerana masing-masing tidak mahu mengambil kebenaran dan masing-masing nak membeli kebatilan itu dengan menjual kebenaran yang akhirnya bukanlah merosakkan dia akan yang akhirnya akan merosakkan diri sendiri. Sampai diri sendiri merosakkan kerana apa? Dan akan terus berada di atas jalan kebatilan itu. Seolah-olah kebatilan itulah kebenaran. Sebab itu dalam itu di-highlightkan. Tetapi mereka malah meninggalkan dan mengambil jalan kebatilan. Maka hasilnya mereka memperolehi perselisihan yang sangat jauh kerana mengambil hal-hal yang batil. Sebab itu dalam hidup kita, kita kena cepat-cepat kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita jangan kembali hanya kepada akal dan juga nafsu kita. Dan sebab itu anything, kembalilah semula kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau tidak, kalau kita dah terbiasa kembali kepada akal, kembali kepada pendapat-pendapat manusia semata-mata tanpa mengambil kira pendapat manusia itu adalah berlandaskan kepada nas yang sahih, dan of course lah daripada para ulama kita, itu nanti kita takut kerana sudah biasa dengan kebatilan, dan maka kita anggap kebatilan itu adalah perkara biasa dan kita terus sahaja mengikut kepada kebatilan itu. Hingga hati menjadi keras dan sehingga menjadi perselisihan-perselisihan yang besar. Sebab itu cepat-cepat kita nak kembali kepada Alkitab, kembali kepada panduan yang dibawa oleh Allah Subhanahu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara ringkasnya kalau kita boleh tuliskan sedikit berkaitan dengan ayat 174 hingga ayat 176 ini, digambarkan tentang sikap yang buruk yang ada dalam kalangan Yahudi, iaitu bercakap tentang mereka sembunyikan kebenaran. Sembunyi kebenaran. Jadi kita dah lihat kenapa ayat ini diturunkan, dan sembunyi kebenaran itu kerana mahu mendapat terus habuan dunia. Sembunyi kebenaran itu kerana mahu dapat habuan dunia. Pasal kalau dinyatakan kebenaran, habuan dunia ini akan hilang. Kalau nyatakan, maka habuan dunia ini akan hilang. Dan tetapi kalau dia sembunyikan, maka harapannya habuan dunia itu akan terus, berterusan. Maka kepada mereka yang melakukan penyembunyian terhadap kebenaran ini, sehinggakan ditanya kepada mereka, fama asbarahum 'alan nar. Takjubnya kepada mereka ini, sanggup mereka melawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cakap tentang lawan neraka Allah, hebatnya kamu kalau nak bercakap tentang perkara ini. Dan ini berlaku kerana terbiasa mengambil hal-hal yang batil. Mengambil hal yang batil. Maka dengan selalu mengambil hal yang batil ini, dia menghantar nanti kepada perselisihan-perselisihan yang besar. Terus berselisih dan akhirnya kalau kita lihat perkara ini berterusan, inilah yang akan membawa terus kepada kesesatan. Bermulanya daripada mana? Sembunyikan kebenaran. Kerana apa? Kerana mahukan bahagian dunia. Maka pada mereka ini ada hasil yang tidak baik pun. So harapnya bila kita membaca ayat ini, ia menjadi pelajaran kepada kita untuk beringat agar kita tidak tergolong dalam golongan orang yang menyembunyikan kebenaran.